Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Hajah Sarimah binti Muhammad Noor, Pengetua SMK Puncak Alam. Yang berusaha Puan Hajah Nurizah binti Abdul Hamid, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Puan Azhani binti Abdul Ghani, Penyelaras Tingkatan 4. Encik Herman bin Ilian, Ketua Kaunselor SMK Puncak Alam, guru-guru mata pelajaran, seterusnya anak-anak Sempuncak Tingkatan 4 2020. Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini kita semua dapat bersua di alam maya untuk menjayakan program orientasi tingkatan 4. Hadirin sekalian, panggilan guru adalah keramat, sabar menyemai, jasa bakti. Doa dibaca memohon rahmat agar majlis sentiasa diberkati. Bagi memberkati majlis pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pertemuan kita pertemuan yang diberkati dan perpisahan kita perpisahan yang dirahmati. Anak-anak Sepuncak Tingkatan 4 yang disayangi sekalian. Hari ini merupakan hari ketiga sesi persekolahan tahun 2021 dan anda semua hanya berada di rumah untuk mengikuti PDPR bersama dengan guru-guru mata pelajaran secara atas talian. Tahniah dan syabas cikgu ucapkan kepada anak-anak tingkatan 4 yang tidak pernah miss kelas bersama guru mata pelajaran. Anak-anak tingkatan 4 juga telah mengetahui aliran dan kelas untuk ke tingkatan 4. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa aku di sini? Kenapa aku kelas ini? Kenapa tak di sana? Okey, jadi bagi menjawab persoalan anda semua, hari ini penyelaras tingkatan 4 akan memaklumkan cara pemilihan, cara penempatan pelajar ke tingkatan 4 yang ketingkatan 4 yang berada di aliran yang mana sekolah kita ada aliran di tingkatan 4. Jadi tanpa membuang masa, cikgu menjemput Puan Azhani binti Abdul Ghani, penyelaras tingkatan 4. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Azhani binti Abdul Ghani, penyelaras tingkatan 4 untuk sesi 2021. Seperti mana yang sedia maklum, saya rasa kebanyakan ataupun sebahagian besar pelajar sudah pun mula menjalani PDPR online bersama guru subjek masing-masing. Cikgu dah cek dalam Telegram, grup Telegram kelas masing-masing pun kebanyakan kelas dah mula berjalan dan para pelajar pun semua sudah join grup kelas Telegram masing-masing. Sekiranya dapati ada kawan-kawan yang belum lagi masuk mana-mana kelas yang sepatutnya ada nama mereka, tolong minta mereka cek nama dengan guru kelas masing-masing. Contoh, ada yang tanya cikgu, kenapa bila dia dah update APDM,
nama kelas dia tak sama dengan yang sepatutnya. Okey, cikgu nak beritahu kalau tahun lepas 3A, jadi cikgu kata dulu kelas 4A, naikkan sebab ada tapak dia A kat situ, jadi nanti bila cikgu masukkan senarai kelas yang sepatutnya, sekurang-kurangnya sebahagian besar pelajar yang ada dekat situ dia dah tahu dia kelas mana. Cuma kita nak alihkan je dia punya kelas tu dari tahun sebelum ke tahun yang berikutnya. Lepas itu cikgu dah keluarkan list nama, barulah itu yang sebetulnya, yang dah dapat link Telegram tu. Okay, sebab tu ada yang tanya cikgu kenapa dalam APDM nama kelas dia lain, yang cikgu bagi nama kelas lain. Sekarang ni ikut nama yang guru semasa yang tingkatan 4. Okay, faham? Okey, berkenaan dengan penempatan kelas pelajar, untuk tahun ni kita menggunakan sistem yang telah ditetapkan oleh JPNS, iaitu kita menggunakan 3 perkara, menekankan tentang 3 subjek penilaian, ialah grade sains, itu, dan PBD. PBD tu yang cikgu-cikgu sudah tetapkan, sudah bagi keputusan tu masa pelajar-pelajar di tingkatan 3. Mengambil kira 3 subjek juga, iaitu sains, matematik, RBT dan ataupun ASK. Kemudian yang psikometrik itu, IPK tu yang IKP, logik matematik. Kemudian 3 mata Holland tu maksudnya 3 item yang diambil kira untuk kecenderungan pelajar dalam pemilihan aliran. Okey, kemudian semua tu bila cikgu dah key in, markah dan TP, PBD semua tu nanti dia akan keluar. Dia akan keluar dekat situ sama ada pelajar-pelajar layak atau tidak layak. L tu layak, yang TL tu tidak layak. Yang itu menentukan sama ada pelajar itu layak atau tidak layak untuk memilih STEM. Okey, sekolah kita ada 3 STEM, iaitu STEM A, STEM B dan STEM C. Kelas 4A dan 4B kita ada 2 kelas sains tulen kat situ, iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Okey, ADMAT tu matematik tambahan. Kemudian kelas 4C dan 4D itu ialah STEM B, iaitu kelas 4C fizik, kimia, sains komputer dan matematik tambahan. Kelas 4D fizik, kimia, fisik akaun dan matematik tambahan. Kemudian STEM C kelas 4E, 4 efektif, sains komputer, SRT, sains rumah tangga dan juga geografi. Itu 5 kelas itu ialah kelas STEM. Okey, kemudian bermula daripada kelas 4 fitrah. 4 fitrah itu sains kemanusiaan. Okey, kalau tengok dekat slide tu, 4F, ekonomi, perniagaan, PSW. PSW tu pendidikan seni visual. Kemudian 4G, kesusastraan Melayu. Kemudian perniagaan dan SRT. 4H, ekonomi, geografi, PSW. 4I, perniagaan, PSW, tasawuf Islam. 4J, PSW dan tasawuf Islam. 4K, tasawuf Islam dan 4L, PSW. Okey, itu elektif yang terdapat dalam kelas package kelas tingkatan 4 untuk tahun ini. Okey, yang lain selain daripada subjek elektif tu ada subjek teras, BM, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, pendidikan Islam ataupun pendidikan moral. Kemudian subjek wajib
PJK. Okey. Dan itu semua sama. Yang teras dengan wajib semua sama, kecuali yang membezakan ialah elektif yang berbeza-beza untuk setiap kelas. Okey, kemudian berdasarkan perhatian cikgu juga, sampai hari ini masih ramai lagi pelajar yang PM cikgu, yang telefon kata nak buat pertukaran. Cikgu nak maklumkan bahawa tak ada sebarang rayuan dan pertukaran yang boleh dibuat setakat ni. Okey, memandangkan tak ada kekosongan untuk tempat tu, sebab cikgu dah susun pelajar-pelajar semua mengikut pencapaian masing-masing. Okey, kecuali jika ada untuk macam contohnya kelas E. Kelas E sekarang dah ada dalam 34 orang macam tu. Kalau ada lagi pelajar baru yang masuk dan layak ke situ, pelajar yang cikgu hubungi saja, yang itu saja yang layak untuk cikgu tukar. Selain daripada tu, tak boleh dibuat sebarang pertukaran. Okey, harap semua faham. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada penyelaraskan tingkatan 4 atas penerangan sebentar tadi. Jadi cikgu berharap anak-anak tingkatan 4 sekalian faham apa yang telah disampaikan, cara pemilihan atau penempatan pelajar ke kelas-kelas pada tahun ini. Seterusnya majlis mempersilakan Encik Herman bin Ilian, Ketua Kaunselor Sepuncak ataupun Ketua Kaunselor SMK Puncak Alam untuk menyampaikan taklimat berkaitan dengan PBS psikometrik yang mana ianya juga diambil kira dalam penempatan murid tingkatan 4 sekarang. Jadi tanpa membuang masa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siar Herman bin Ilian, Guru Kaunseling SMK Puncak Alam. Hai. Bila saya sebut hai, jawab hello. Okey. Boleh? Hai. Tak dengarlah pula kan? Okey, sebaliknya pula. Bila saya sebut hello, balas hai. Boleh? Hello. Macam dengar je hai tu Okey, cikgu teruskan untuk taklimat berkaitan orientasi tingkatan 4. Baik, kita tengok slide tu Baik, tips memilih package. Baik, yang pertama, pelajar perlu tahu package yang diminati. Dan untuk di sekolah kita ni, SMK Puncak Alam, ada 2 package yang ditawarkan. Yang pertama, package STEM A, B dan C. Dan yang kedua adalah package sastra dan kemanusiaan. Okey. Dan yang seterusnya, tips untuk memilih package ialah melepasi kelayakan keputusan untuk package-package yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan seterusnya rujuk konselor untuk perbincangan sebarang pertanyaan, terutama kalau konselor ni adalah berkaitan dengan psikometrik. Tadi penyelaras tingkatan 4 telah menyatakan ada 3 cara penempatan murid, iaitu yang pertama adalah melalui keputusan peperiksaan akhir tahun. Yang kedua PBD, iaitu penilaian bilik darjah. Dan yang ketiga, psikometrik. Psikometrik tu di bawah siapa? Tentulah konselor kan. Jadi konselor boleh membantu para pelajar tingkatan 4 berkaitan dengan psikometrik. Baik, dan seterusnya ialah psikometrik IP dan IMK 2.0. Baik, psikometrik IKP dan IMK 2.0 inilah yang digunakan untuk penempatan murid tingkatan 4. Okey.
skor yang murid-murid tingkatan 4 perolehi daripada psikometrik IKP dan IMK 2.0 inilah yang akan salah satu penentu untuk penempatan murid di kelas yang ada di SMK Puncak Alam. Dan yang akhir sekali adalah yang seperti yang dikongsikan sebentar tadi oleh Yang Laras, iaitu jumlah murid setiap package. Setiap kelas kita ada jumlah murid yang telah ditetapkan. Baik. Cikgu kongsikan pula berkaitan dengan apa itu pentaksiran psikometrik. Kalau kita lihat dekat sini, psikometrik adalah pentaksiran, suatu kaedah yang digunakan cara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan trait psikologi, iaitu attitude dan personality murid. Siapa yang laksanakan? Inilah yang melaksanakannya. Yang akhir sekali adalah guru bimbingan kaunseling di sekolah, ya. Baik, pentaksiran psikometrik. Ada 3, iaitu aptitude, personality dan kerjaya. Untuk aptitude adalah, untuk tingkatan 3 adalah inventory kecerdasan pelbagai, IKP. Untuk personality pula, yang akan melibatkan adalah pelajar tingkatan 1 dan 4 untuk trait personality tingkatan 1 dan 4 yang akan kita lakukan pada tahun ni untuk pelajar tingkatan 4, dan kerjaya, iaitu minat kerjaya untuk tingkatan 1 dan 3. Kamu dah buat pada tahun lepas, ya. Dan akhir sekali adalah IKK untuk tingkat. Okey, ini surat perkeliling pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah, ya, psikometrik dekat sekolah. Ini adalah contoh pelaporan pentaksiran psikometrik tingkatan 3. Para pelajar dah tahu kan, cikgu dah semasa tahun 2020, cikgu ada masukkan sekali alamat EPKM tu kan, untuk para pelajar layari dan dapatkan apa skor yang para pelajar dapat. Okey, kita teruskan untuk pentaksiran IMK. Inilah dia, realistik, penerangan tentang kerjaya realistik yang bekerja secara praktikal, mekanikal, dan kerjaya yang berkaitan dengan realistik, dan juga ciri-ciri yang terdapat pada orang realistik. Seterusnya adalah investigatif. Persekitaran yang suka kemahiran ketepatan. Ini ciri-ciri pelajar sains ni. Okey, tengok kerjayanya. Pegawai perubatan, ahli farmasi, psikiatrik, ahli ekonomi, ahli kaji cuaca, ahli biologi dan macam-macam lagi. Ciri-cirinya pemerhatian analitikal, rasional, teliti, intelektual dan macam-macam lagi. Baik, kita teruskan dengan artistik. Ni dia penerangan tentang orang yang minat dengan seni. Kita teruskan. Ni orang sosial, orang yang suka menolong, suka bekerjasama dengan orang lain, saling membantu dan membuat kebajikan pada orang lain. Contoh kerjanya adalah guru, pensyarah, kaunselor dan pelbagai lagi dekat situ, ya. Ciri-cirinya sosial, suka menolong, bekerjasama dan seterusnya. Kita teruskan pula dengan enterprising. Enterprising ni yang melibatkan pentadbiran dan pengurusan. Dia pandai mempengaruhi, pandai mengarah, memimpin dan mengurus orang lain, ya. Kerjaya yang berkaitan dengan enterprising ni adalah usahawan, pengarah syarikat, spekulator. Dekat situ ada peguam, ahli politik, pengurus hotel dan macam-macam lagi, ya. Kemudian ciri-cirinya adalah ciri kepimpinan, suka pencapaian, bertenaga, daya punjuk yang tinggi, suka mempengaruhi. Ini adalah enterprising, ya. Dan seterusnya, ni yang terakhir, konvensional. Orang yang cenderung pada konvensional ni, orang yang suka pekerjaan yang berstruktur dan melibatkan data, nombor dan kerja-kerja perkeranian. Kerjaya yang sesuai dengan konvensional ni, siapa murid tingkatan 4 yang dapat konvensional yang tinggi, ya? Dia sesuai kerja sebagai apa? Ada tercatat dekat situ, ya. Banyak kerjanya ni.
Okey, ciri-cirinya pun dia berstruktur tinggi. Teliti, daya tahan tinggi, kritikal, cekap dan suka perkara yang rutin ya. Ni rumusan keseluruhan inventory minat kerjaya IMK tingkatan 3 SMK Puncak Alam 2020. Ni adalah rumusan IMK kamu pada tahun lepas. Untuk real estate, daripada 368 pelajar pada tahun lepas, 29 orang adalah real estate. Investigative, 67 orang. Artistik, 38. Dan yang paling ramai di tingkatan 3 tahun lepas adalah 169 orang sosial. Enterprising 6 orang, conventional 59 orang. Ini persen certapai berkaitan dengan IMK tadi Okey, seterusnya ini adalah inventory kecerdasan pelbagai IKP yang melibatkan sebenarnya 10 iaitu verbal linguistik yang terbahagi kepada dua, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, naturalist, kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, existential, muzik dan juga logik matematik. Untuk penempatan tingkatan 4, kita melihat pada logik matematik, visual ruang dan juga naturalist Tapi keutamaan adalah pada logik matematik. Baik, inilah dia data inventory kecerdasan pelbagai IKP SMK Puncak Alam tahun 2020. Nampak tak garisan kuning tu? Itulah yang melibatkan logik matematik yang merupakan asas penempatan tingkatan 4 Ni skor inventory kecerdasan pelbagai. Okey, ni penerangan inventory kecerdasan pelbagai. Baik, cikgu cepat sikit jangan risau. Nanti cikgu akan kongsikan bahan ni di dalam grup kelas masing-masing Ini adalah fokus inventory kecerdasan pelbagai untuk elective STEM. Tentu ada yang tertanya apa tu STEM? STEM ni adalah ringkasan daripada sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Okey, ni adalah penerangan berkaitan dengan kecerdasan logik matematik. Apa tu matematik Siapa yang cenderung kepada logik matematik ni, dia macam mana orangnya, dia suka mengenali corak, suka buat penakulan, suka berfikir secara logik dan suka mengaitkan pemikiran saintifik dan matematik Dan ciri teras ada dekat situ. Kumpulan kecekapan pun ada tercatat dekat situ Suka menakul secara saintifik. Kamu ada tak benda-benda ni? Tinggi, sederhana ataupun rendah Dan seterusnya adalah kecerdasan visual ruang. Okey. Melihat pada penerangan tu, berupaya untuk manipulasi gambaran mental dan juga menyelesaikan masalah. Ciri teras dapat mengesan dunia visual dengan tepat ni orang yang suka ambil gambar, suka melukis, suka ambil video ke, ni lah orangnya Okey, seterusnya kecerdasan naturalis. Orang yang cukup kenal dengan flora fauna galian yang muda suka menghabiskan masa di luar, gemar bunyi-bunyian yang terdapat dalam sekitar, sensitif terhadap alam sekitar. Ini penerangan tentang naturalis. Ciri terasnya dia suka memelihara dan mengerti kitaran hidup ramah-ramah, itu contohnya Dan kebolehan kecekapannya mempunyai struktur intrinsik yang tinggi suka memerhati. Itu kelebihannya. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, cikgu sebelum terlupa cikgu kongsikan semula garis masa baharu PKSK. Okey. Untuk tingkatan 1 dan 2 dah bermula Tapi untuk kamu PSK tingkatan 4 akan bermula pada 15 Februari sehingga 25 Februari Kamu dah semak kan? Kamu dapat pusat PSK di mana Kemudian pada bulan Mac akan
keputusan penawaran untuk tingkatan 1 dan untuk tingkatan 4 pada 15 April. Dan pendaftarannya adalah pada 22 April. Lamalah kamu berada di SMK Puncak Alam lagi ni sehingga bulan April. Okey. Baik, sebelum cikgu mengakhiri bahagian unit bimbingan kaunseling, baik, cikgu kongsikan dua perkara ni. Real self dengan ideal self. Diri sebenar dengan diri bayangan. Apa yang berlaku, cikgu bagi contoh ramai pelajar SMK Puncak Alam ni, dia bertukar ke sekolah lain. Dia menyambung pelajaran ke tempat lain. Dia membayangkan, okey, saya boleh melanjutkan pelajaran di tempat yang lain. Okey, itu adalah diri bayangan. Dia membayangkan dirinya boleh melakukan perkara sedemikian. Tapi berapa bulan kemudian dia kembali ke SMK Puncak Alam. Itulah dirinya yang sebenar. Okey, ini perbandingan antara diri sebenar dengan diri bayangan. Jadi dalam tingkatan 4 ni, pelajar tingkatan 4 ni, ada yang membayangkan dia boleh membawa suatu subjek tu, dia bayangkan dia boleh buat. Tapi apa yang berlaku setelah diberi peluang, dirinya yang sebenar tidak seperti itu. Setelah diberi peluang dia tak buat. Okay? Jadi kita perlu sedar diri kita yang sebenar dan juga diri yang kita bayangkan. Okay, real self dan ideal self. Okay, saya rasa itu saja untuk perkongsian daripada unit bimbingan kaunseling untuk penempatan yang berkaitan dengan psikometrik. Okay, dengan itu saya serahkan semula kepada Puan Nur Naimah, rakan saya. Silakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ketua Kaunselor Sempuncak iaitu Cik Herman, okey, di atas apa yang telah disampaikan. Okey, jadi cikgu berharap anak-anak semua okey dapat memahami apa yang telah disampaikan, yang mana untuk psikometrik okey diambil dua iaitu IMK dan juga IKP. Okey, dan yang last tadi Cikgu Herman ada kongsikan berkaitan dengan ideal self dengan real self. Okey, jadi cuba fikir-fikirkan berkaitan dengan potensi yang anak-anak semua ada, okey, dan buatlah pilihan yang terbaik. Okey, mungkin anda telah ditempatkan ke kelas berkenaan, mungkin anak-anak boleh mencuba. Okey, seterusnya, okey, cikgu menjemput yang berusaha Puan Haja Norizah binti Abdul Hamid, PK Pentadbiran SMK Puncak Alam untuk menyampaikan ucapannya. Di majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa la tamlisani ya qauli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa taqabbal bihi ya arhamar rahimin. Kepada semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kepada semua pelajar-pelajar yang saya kasih sekian, saya ucapkan tahniah kerana anda semua telah berjaya menduduki dan juga telah berjaya melangkah masuk ke tingkatan 4. Okey, tingkatan 4 tahun 2021 merupakan satu tahun yang mencabar sebab kita dimulakan dengan PDPR dan satu lagi tingkatan 4 merupakan tahun yang berbeza daripada tingkatan 3. Mata pelajarannya yang semuanya tidak sama ya. Jadi tadi Puan Azhani telah menceritakan tentang mata pelajaran yang kita tawarkan pada tingkatan 4. Okey, kelas-kelas yang diberikan adalah berdasarkan keputusan peperiksaan tingkatan 2 tahun 2019 ya. Kerana pada tingkatan 3 kita tidak mengadakan peperiksaan akhir tahun dan juga berpandukan kepada IMK dan IKP yang di mana Cikgu Herman dah terangkan tadi. Harap pelajar faham dengan keputusan yang kita buat.
Jadi untuk itu kelas-kelas telah ditetapkan oleh Puan Azhani. Ya, mata pelajaran pun telah diterangkan tadi. Jadi mata pelajaran yang ditetapkan, kelas yang ditetapkan tadi berdasarkan kepada keputusan peperiksaan tingkatan 2 tahun 2019. Okey, mulai tahun 2017, sekolah Kementerian Pelajaran telah menukar dasar daripada KSM kepada KSSM, di mana dalam KSSM penilaian bukan sahaja berpandukan kepada peperiksaan semata-mata, tetapi juga berpandukan kepada penilaian bidik darjah, di mana penilaian ini dikira daripada tahap 1 hingga tahap 6 sepanjang masa persekolahan. Ya, jadi untuk itu pelajar-pelajar diminta bersedia dari semasa ke semasa supaya tidak lalai dan leka dan tidak menunggu masa peperiksaan sahaja baru nak memulakan. Okey, untuk tingkatan 4 seperti mana saya terangkan tadi, mata pelajaran sangat berbeza dan lebih susah dan mencabar, iaitu kita mempunyai 12 kelas, iaitu 2 kelas sains tulen, 2 kelas sains tulen dan sains gunaan, dan 1 kelas sains gunaan, dan selebihnya adalah sains kemanusiaan. Okey, pelajar-pelajar yang ditempatkan ke kelas-kelas tersebut mestilah berpandukan kepada mata pelajaran yang telah ditetapkan dan boleh menerima apa sahaja keputusan kita. Keputusan yang dibuat oleh pihak kami, sebarang kemusykilan bolehlah diajukan kepada Puan Azhani, tetapi seperti yang disampaikan oleh Puan Azhani tadi, hanya yang pelajar-pelajar tertentu saja ataupun pelajar-pelajar yang telah ditetapkan saja boleh menukar kelas masing-masing. Selebihnya adalah mengikut keputusan kami. Okey. Okey, untuk itu pelajar-pelajar diminta bersedia dengan bahan-bahan ataupun buku-buku teks dan buku-buku tulis, dan juga sebarang bahan yang disediakan oleh guru-guru dalam PDPR. Saya berharap agar pelajar-pelajar seronok menduduki kelas-kelas yang diberikan untuk tahun ini. Okey, jangan jadikan tingkatan 4 ni sebagai tahun untuk bersenang-lenang atau bersukaria ataupun kita panggil sebagai honeymoon year. Dan pelajar-pelajar saya harap dapat menimba ilmu dengan subjek-subjek yang baru di tingkatan 4. Buat persediaan menghadapi SPM bermula daripada sekarang. Tentukan hala tuju masing-masing. Seperti yang cikgu dah ceritakan tadi, hala tujunya seperti keputusan IMK dan IKP. Dan jangan bila ditanya kamu nak jadi apa, kamu masih lagi tak tahu. Nak jadi apa, tak tahu nak jadi apa. Sebab kamu kena tentukan hala tuju kamu daripada sekarang untuk masuk ke IPT ataupun IPTS selepas SPM nanti. Kerana SPM tu hanya sekali saja dalam semua hidup kamu, bermula daripada sekarang, dan kamu mesti pastikan yang kamu akan lulus dalam mata pelajaran BM dan sejarah untuk kamu menduduki IPTA dan IPTS. Okey, sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada PK Pentadbiran SMK Puncak Alam. Okey, jadi apa yang telah disampaikan oleh Puan Nuriza, okey, sepatutnya anda telah ada cita-cita anda sejak daripada
sebelum anda masuk ke tingkatan 4. Okey, dah tahu dah awak nak jadi apa. Jadi awak dah tahu dah, okey, bila awak ditetapkan dalam aliran ini, okey, awak dah tahu dah, okey, ke mana awak selepas ini. Okey, jadi bila sekarang ni, okey, cuba teliti balik, tengok balik, okey, apa cita-cita anda? Tetapkan dari sekarang. Okey, okey, so sekarang kalau betul-betul kalau nak jadi peguam, okey, contohnya jadi lawyer, okey, so sepatutnya awak berada di aliran mana? Okey, kalau jadi lawyer, okey, berada di aliran sastra ataupun kemanusiaan pun masih boleh untuk anda menjadi lawyer. Tak jadi masalah. Okey. Okey, dan pastikan, okey, dua mata pelajaran yang penting, okey, iaitu bahasa Melayu dan juga sejarah. Okey, anda pastikan anda kena lulus kerana apabila anda gagal salah satu mata pelajaran ini, anda tidak akan mendapat sijil pelajaran Malaysia, itu SPM. Okey, dan ini akan mendatangkan masalah kepada anda lah untuk melanjutkan pelajaran selepas itu. Okey, seterusnya, okey, majlis mempersilakan yang berusaha Puan Hajah Sarimah binti Muhammad Nur, Pengetua SMK Puncak Alam untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yang berusaha barisan penolong kanan, penyelaras tingkatan 4 Puan Azhani dan guru-guru kaunseling yang dikasihi sekalian, serta anak didik yang ada di anak didik tingkatan 4 yang saya kasihi sekalian lah. Walaupun negara kita dilanda oleh wabak COVID-19, tapi pada hari ini kita bersiaran untuk memberi sedikit taklimat tentang kemasukan murid-murid ke tingkatan 4 sesi 2021. Okey, dari tadi anda telah diterangkan tentang didedahkan tentang pelbagai pengetahuan ataupun maklumat tentang tingkatan 4. Dari mula dengan pemilihan elektif, seterusnya kepada diri anda sendiri dari sudut kaunseling, dan yang ketiga tadi tentang peringatan daripada penolong kanan pentadbiran ataupun penolong kanan yang merangkumi kurikulum dan mengingatkan anda tentang apakah perkara-perkara yang sepatutnya anda lakukan. Okey, saya suka mengingatkan kepada anak-anak tentang disiplin diri sewaktu anda akan mengikuti pelajaran secara bersemuka apabila PKP ditamatkan nanti. Okey, walau bagaimanapun kemasukan secara bersemuka akan bergantung kepada arahan yang akan dikeluarkan oleh MKN dan juga KPM lah. Jadi anak-anak sebelum itu hendaklah mengikuti pelajaran secara maya dengan tekun dan juga istiqomah. Okey, jika anda tidak mengikuti pelajaran ini secara maya ini yang dilaksanakan oleh guru-guru anda akan ketinggalan kerana apa yang akan diajar secara dalam talian tidak akan diulangi semasa anda datang secara bersemuka nanti. Oleh hal yang demikian, anak-anak perlulah bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi pelajaran secara atas talian ini. Memang belajar secara atas talian ini ada banyak kekangan dan juga cabarannya.
Oleh itu anak-anak perlulah mengekalkan tahap disiplin diri yang tinggi untuk terus mengikuti pelajaran yang diajar secara atas talian. Okey, difahamkan bahawa kebanyakan pembelajaran atas talian ini berkaitan dengan mata pelajaran teras. Mata pelajaran teras kerana mata pelajaran ini akan diambil oleh semua murid, dan mata pelajaran elektif mungkin kita akan dedahkan apabila kelas telah mantap. Kalau pemilihan kelas belum mantap, mungkin kita akan tangguhkan dulu mata pelajaran elektif ini sehingga kedudukan kelas telah mantap. Yang kedua, suka saya ingatkan sekali lagi, pemilihan anda ke dalam kelas ataupun aliran-aliran yang telah ditetapkan itu adalah pemilihan yang telah dimuktamadkan mengikut perkara-perkara yang telah diterangkan oleh penyelaras tingkatan tadi. Oleh itu, anda tidak boleh menukar aliran ataupun memohon untuk masuk ke kelas yang anda minati. Okey, kerana anda telah ditetapkan, terutamanya untuk yang telah dipilih mengikuti kelas-kelas STEM, yang STEM A, STEM B, STEM dan juga STEM C. Okey, seterusnya suka juga saya ingatkan bahawa anak-anak telah lama tidak kembali ke sekolah. Apabila kembali ke sekolah ataupun berinteraksi secara maya bersama rakan-rakan anda, jagalah tutur kata dan juga bahasa yang anda gunakan. Gunakanlah bahasa yang baik dan janganlah menggunakan bahasa-bahasa kesat yang tidak enak didengar, kerana bahasa itu menunjukkan bangsa, dan juga bahasa adalah menunjukkan bangsa yang merupakan tanda menunjukkan bahawa kita adalah warga negara yang berbudi bahasa, bukannya menggunakan bahasa-bahasa kesat sehingga tidak enak didengar. Okey? Dan yang terakhir, apabila anda masuk ke sekolah secara bersemuka, pastikan sekarang ini anda telah bersedia dengan pakaian, peralatan dan apa sahaja berkaitan dengan persediaan anda untuk memasuki sekolah untuk menghadapi secara bersemuka. Okey, kepada yang memohon untuk masuk ke sekolah-sekolah berasrama penuh, sekolah agama dan sebagainya, saya ucapkan selamat maju jaya. Semoga permohonan anda akan diterima dan jawablah soalan-soalan yang dikemukakan semasa ujian itu dengan cemerlang. Okey, dan suka saya ingatkan sekali lagi, apa-apa sahaja tentang penetapan aliran ini adalah bergantung sepenuhnya dengan keputusan peperiksaan akhir dan juga PBD dan juga ujian psikometrik. Walau bagaimanapun, asas kepada semuanya adalah bergantung kepada matematik. Jika anda cemerlang dalam matematik, anda akan berjaya melalui semua mata pelajaran itu dengan baiknya. Okey, saya sudahi ucapan saya ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Pengetua atas ucapan yang telah diberikan. Okey, jadi cikgu berharap anak-anak tingkatan 4 2021
okey, akan meneruskan tahap disiplin yang tinggi. Dan satu lagi ingatan daripada Puan Pengetua, okey, apabila mengikuti apabila mengikuti kelas online, jagalah tingkah laku dan bahasa yang digunakan. Okey. Gunung Ledang sayup dipandang nampak nyata di waktu pagi. Sama-sama berumur panjang di program indah Kita Berjumpa Lagi. Nanti kita akan berjumpa dalam PDPR UBK dalam mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dengan itu berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Sempurna, dan yang kurang itu dari kekurangan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.